Ada orang tu datang semayang. Ui, sakit betul lutut Den. Dia tu perak masa dia sujud tu, berbunyi lutut dia. Allah, dia punya batuk tahu. Yang budak muda kayak balik tiang tu cakap, aku rasa pakcik tu minggu depan Nabi ni. Budak muda tu cakap, minggu depan budak muda tu mati dulu. Tu cokik nat tayar. Tak pun ditolan dia kan. Yang pakcik tadi yang dia kata nak mati tu, dia yang datang baca Yasin ke budak tu. Jangan cakap kan. Saya pernah ada seorang budak ni, mak ayah saya camah kat Wangsa Maju. Malam tu lepas Isyak, lepas semayang Isyak tu, mak ayah datang jumpa saya. Ustaz Nabi camah ke? Dah camah sampai maghrib lah. Kita orang apa Isyak, kita orang nak bawa hajat anak kami ni, dia nak sangat jumpa Ustaz. Kata ya ke? Masa tu saya awal-awal lagi tu, awal-awal jadi Samsul Debat tu. Camah dah lama dah, Samsul Amri Ismail. Dulu selalu tak sini orang tak reti je. Dah jadi Samsul Debat tu berheboh nak ambil gambar. Jadi dia datang di bawah buat hajat anak nak jumpa. Oh ya ke? Mana anaknya? Anaknya meninggal. Lah, anak meninggal, usia dia berapa tahun? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan nazir masjid, tuan imam, barisan jawatankuasa Ulu Balang penggerak aktiviti masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan guru yang juga hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini. Dan setelah sekian lama saya tak kemari ke Kalumpang ni, sampai juga saya kemari. Dah lama saya tak datang sini, dan ada sebab nak datang, sebab ceramah, dan terima kasihlah kerana tak melupakan saya. Tak kisahlah apa sebab sekalipun, tapi bila dapat datang. Ada saudara saya seorang, dia sepupu saya, dia berkahwin dengan orang sini. Tu dulu tu saya datang dululah. Sekali tu program dekat Kuala Kubu pun ikut jalan sini juga. Minum kat sini, tolong separuh masak kat situ, ada kadang tepi jalan tu. Sedap betul, kono dengan tokak kan. Telur ayam kampung, tak tahulah dia letak kedai tu dah tutup apa, tak tahulah. PKP kan. Saya datang dulu tu semua sebelum PKP. Dan alhamdulillah hari ni kan, tajuk yang telah dipilih Maulidur Rasul ni bersempena dengan Maulidur Rasul. Kan, dia dua perkara yang paling penting dalam maulud ni. Yang pertama ceramah, kedua makan. Ada orang kalau dia datang tu dia dah tanya orang ke ceramah siapa tu masa tu. Yang kedua, menu lauk apa dia kata kan. Kalau mustahak tu kadang. Sebab apa mustahak? Sebab jangan cakap makan tu kita bukan nilah menampak macam main-main kan, tapi sebenarnya sedekah makan bagi orang ramai itu pun juga Nabi ajar kita. Kan? Jadi itu Nabi ajar. Tapi memandangkan bajet orang masjid, tak sangka pula seramai ini. Macam tu lah kan. Yang tak pernah datang tiba-tiba datang malam ni. Macam tu kan. Pun ada kan tu. Jadi janganlah kau cik hati kalau tak cukup. Kan? Kan? Ini contoh lah. Jadi asal tak kuat ya. Memang belum lagi. Start memang lagi yang satu takkan tahu gigi lima. Tahu yang menjoget dia pula apa hal pula kan. Bapak sorry.
cubaan. Nak kena bunuh balik lah. Tak dia lah kan. Mak langsung tutup kan. Macam tu lah kan. Dapat bunuh baru langsung buang bunuh lama. Jadi tuan-tuan, setiap tahun kita melangsungkan program Mauludur Rasul. Ada orang yang dah, kalau umur dia 60 tahun tu, 60 lebih tu dah 60 kali dia dengar ceramah maulud. Ada orang yang dah 50 lebih kali dah kan. Tiap-tiap tahun dengan tema yang berbeza, dengan tajuk yang berbeza-beza, penceramah pun lain-lain kan. Perangai sama kadang-kadang tak berubah-ubah kadang-kadang kan. Dengar macam-macam. Bila dengar ngangguk main ke lantai kan. Macam tu lah kan. Punya taat, ya Allah betul lah, ya Allah baik macam tu lah pesan Nabi, ya Allah tak nak lah aku buat jahat. Keluar masjid macam tu panggil kadang kan. Tapi itu sebabnya kita kata kalau nak baik datang masjid, betul. Paling tidak dia baik dalam masjid. Bila dia keluar dari masjid kan, paling tidak mungkin bila dah hari-hari lama kelamaan kebaikan tu akan merasap pada diri dia. Macam tu lah kan. Kita kalau dengar ni, kalau ada pesan-pesan yang dibawa oleh guru-guru yang mengajar dekat masjid ni, kita dengar kadang terdetik dalam hati tu, betul lah cakap ustaz ni, betul lah cakap Ustaz Zahal. Aku tak nak lah jadi macam tu. Aku tak nak mengumpat lagi dah. Balik cerita pasal imam yang langsung ni balut. Ya betul tak sangkut imam macam tu. Contoh lah. Bukan imam sini lah. Imam sini okey ni tempat lain. Jadi berbalik kepada Mauludur Rasul. Tadi kata pengurusi majlis, dia kata kita awal sikit sambut tahun ni sebab dia nak ikut tarikh Samsul Depan. Tu yang boleh datang kan. Siapa yang baru tanya hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang baru tanya hari ni, tanya PA saya bila tarikh boleh, insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa ram melintang bulan 5 tahun depan. Itulah yang paling awal boleh bagi. Tapi saya kata kalau tak nak berebut, kuliah subuh. Kuliah subuh dia tak berebut sangat. Buat ceramah perdana subuh, forum perdana bersama dengan 2 Samsul. Samsul Debat, Samsul Wawau. Itu tak berebut. Buat subuh. Nanti tak ramai Ustaz. Siapa cakap? Kalau beritahu awal, ramai yang bangun awal datang kuliah subuh fresh. Lepas tu makan si lemak sesama dengan telur separuh masak. Macam tu kan. Jadi bila sebut tadi awal sikit lah kita sambut, kita kena faham satu-satunya manusia yang kita celebrate birthday dia, walaupun dia dah tak ada, itulah dia Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dah lebih 1400 tahun meninggalkan kita, tapi kita tetap bincang mesyuarat jatuh masjid nak buat program maulud. Itu ada yang orang yang lahir salah hari bulan dia kata tak boleh sambut maulud. Tak boleh. Dia bukan tak boleh sambut, cara sambut tu kita bukan yang berjoget melintin golek-golek gelantak, tak ada. Yang kita buat adalah majlis ilmu. Kita mengingati semula sirah Nabi, mengingati semula malam ni pesan Nabi. Jadi benda tu baik kan. Majlis ilmu memang Nabi suruh. Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, Nabi kata, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi boleh nak kan. Ni datang ni menjalan ke syurga. Malaikat ni tengah mencatat ni kat keliling kita, dekat tepi kiri kanan kita ni malaikat catat ni. Walaupun kita lelap, tak ada masalah lah. Semua pahala tu. Dia nak buat macam mana tuan-tuan? Ke rumah payah tidur, ke masjid togak-togak boleh tidur. Buat macam mana kan? Dah selera macam tu. Jaga dia, pandai lah timing. Habis ceramah jaga. Elok pula timing macam tu kan. Buat macam mana tuan-tuan? Jadi satu-satunya manusia yang paling hebat sekali, kita tetap sambut hari lahir. Tak kisah awal, lambat, tengah. Orang Johor lagi pula, orang Johor ceramah maulud sepanjang tahun. Selagi belum puasa, selagi itulah ceramah maulud dia buat. Ni ceramah apa? Maulud dia tu. Memang maulud. Tak ada masalah. Itu utama. Dan bila sebut tentang pesan Nabi, saya tertarik, saya nak kongsikan tentang khutbah terakhir Nabi. Khutbah terakhir Nabi tu, Nabi pesan dekat semua orang.
Nabi pesan kat semua orang, kan, bersempena dengan hari Arafah pada 9 Zulhijjah tu, kan, Nabi menyampaikan khutbah tu daripada lembah Uranah di Arafah. Kita pergi kan Arafah, siapa yang pergi umrah, pergi haji, pergi ke Arafah ni, dia tengok bukit tu, situlah Nabi baca khutbah. Kan, khutbah tersebut ada merupakan pesanan dan wasiat yang terakhir Nabi kepada semua, dan pesanan itu cukup mengesankan kerana itulah pesanan terakhir Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan kita semua. Dan itulah khutbah yang terpanjang yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mana disebabkan khutbah tu panjang, kita cubalah kongsi malam ni mana yang sampai. Kau tidak akan tak balik pula orang akan lumpang ni kamu. Orang Jamaah Samsul Debat. Sebab kebaikan yang kedua tu mustahak juga. Kebaikan selain pada dengan ceramah, kebaikan makan tu pun mustahak. Jadi dongahlah dulu mana yang boleh kita kongsikan, ya. Kalau kita tengok, kalau kita fahami apa yang disampaikan, kita lihat bagaimana Nabi sebut. Pertama, Rasulullah SAW berpesan tentang kemuliaan orang Islam. Itu pertama. Nabi kata apa? Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang ingin aku katakan, apa yang hendak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Islam Muslim sebagai amanah suci. Okay. Pertamanya Nabi pesan tentang aku tak tahu sama ada lagi aku dapat lagi bertemu dengan kalian semua selepas daripada ini. Nabi dah begitu. Ada pandangan kata Nabi wafat dalam kira-kira 6 bulan, antara 6 bulan hinggalah ke 2 tahun selepas pada khutbah ini dibaca. Jadi tak lama lepas tu Nabi masa tu dah uzur, sampailah membawa kepada Nabi sampai satu ambil nazar, dan Nabi wafat. Makna Nabi pun macam kita, sampai satu tahap dia pun tak terdaya, tak larat, dah tak kuat macam kita pun kan, sampai masanya. Samsul Debat ni pun nampak yang muda, sampai masa tak terdaya tuan-tuan. Pagi tadi ceramah kek Kelang, petang tadi kek Bangsa, malamnya ke Lumpang. Sok pagi tuan-tuan, sok pagi kek Nilai, petang Somban, malam besok Pilah, apa itu Kedah, Selusur tu. Macam tu lah tuan-tuan. Dongah pun apa ni kan? Belum pagi lagi dah kan? Macam tu lah. Jadi sampai masanya, jangan kata tak apa muda lagi, tak. Sampai masa tak terdaya. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu datang semayang, ui sakit motor lutut dia tu. Perak masa dia sujud tu, berbunyi lutut dia. Allah, dia punya batuk tahu. Yang budak muda kayak balik tiang tu cakap, aku rasa pakcik tu minggu depan Nabi ni. Budak muda tu cakap, minggu depan budak muda tu mati dulu, tu cokik nan tayar. Tak pun ditolak kan. Yang pakcik tadi yang dia kata nak mati ni, dia yang datang baca Yasin ni budak tu. Jangan cakap kan. Saya pernah ada seorang budak ni, mak ayah saya camah kat Wangsa Maju. Malam tu lepas Isya, lepas semayang Isya tu, mak ayah datang jumpa saya. Ustaz dah habis camah ke? Dah, camah sampai maghrib lah. Kita orang apa Isya, kita orang nak bawa hajat anak kami ni, dia nak sangat jumpa Ustaz. Kita ya ke? Masa tu saya awal-awal lagi tu, awal-awal jadi Samsul Debat tu. Camah dah lama dah, Samsul Amri Ismail. Dulu selalu tak sini Ombe tak reti je. Dah jadi Samsul Debat tu berheboh nak ambil gambar. Jadi
Dia datang di buat hajat, anak nak jumpa. Oh ya ke, mana anaknya? Anaknya meninggal. Lah, anak meninggal, usia dia berapa tahun? 11 tahun. Dia meninggalnya mana? Dalam tidur. 11 tahun. Kau umur berapa dia? Dah lebih setahun. Kau belum tahu lah tu dah. Tak panjang umur lah dia semua ya. Tak panjang umur. Tapi betul 11 tahun. Dan mak ayah dia kata setiap malam sebelum tidur tak pernah tak tengok YouTube. Tengok YouTube ceramah. Yang selalu dia tengok Samsung Debat. Tapi jangan bawa cerita ya. Bukan tu aku dah cakap, jangan kau tengok video Samsung Debat tu. Kau nak mati kau tengoklah. Bukan sebab tu ya. Cuma nak beritahu adik ni setiap malam dia tidur dengan tengok majlis ilmu. Bayangkan. Dan dia meninggal dalam keadaan tidur tu. Jangan terberaya dengan muda saya cakap tadi. Pesanan Nabi Cakna, apa yang Nabi pesan tu sebagai takhir, dan memang itulah khutbah yang terakhir. Kemudian Nabi beritahu tentang kemuliaan bulan Zulhijjah. Nabi juga beritahu kemuliaan tanah haram di Mekah. Dan baru-baru ni kita terperanjat di tanah haram pula orang kita boleh perangai. Boleh pula check-in bilik hotel tu, boleh pula berkojo yang tak elok, tuan-tuan. Susah kita nak cakap kan. Dan begitu juga peliharalah jiwa, harta dan maruah umat Islam sebagaimana kita memelihara kemuliaan bulan Zulhijjah dan tanah haram di Mekah. Dan Nabi juga pesan, sampaikanlah, Nabi kata, dengan baik-baik apa yang aku katakan, dan sampaikanlah kepada mereka yang tidak hadir pada hari ini. Mudah-mudahan mereka dapat memahaminya lebih baik daripada apa yang didengar di sini. Maknanya kepada siapa tu? Orang yang tak hadir tu siapa? Kita lah, termasuk kita yang tak hadir pada ketika itu. Kemudian yang kedua, Nabi bercerita tentang, Nabi pesan tentang harta dan hitungan amalan. Nabi kata, kembalikanlah harta diamanahkan kepada kamu, kepada pemiliknya yang berhak. Jangan kamu sakiti sesiapa pun, agar orang lain tidak menyakiti kamu pula. Ingatlah, sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu, dan dia pasti akan membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Itu Nabi pesan. Berharta, hitungan amalan. Malaikat Jibril pernah pesan pada Nabi kita, yang mana untuk sampaikan kepada kita, wahai Muhammad, 3 pesan Jibril masa itu. Hiduplah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa sahaja sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Yang kita sayang tu kita akan berpisah. Suka macam mana pun ke lelaki kita sampai masa berpisah. Suka macam mana ke bini lawa, macam mana pun melepek-lepek dia lawa, langsung tak pergi masjid dia kahwin muda. Contoh sampai masa akan berpisah. Tak dia tak bercerai hidup, cerai mati. Tak dia pergi dulu, kita pergi dulu, baru kahwin, baru pegang tangan, dah somput malam bertamu, mati. Tinggal bini, contoh. Atau mati bini, tinggal suami. Tentulah. Jadi mana kata akan mati. Dan yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu, dan sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap amal perbuatan kamu. Itu dah dipesan. Maka apa daripada yang kita dapat bila Nabi kata kembalikan harta itu kepada yang berhak? Pertama, isu harta hendak dilihat dengan berhati-hati, supaya harta yang kita miliki benar-benar bersih dan menjadi milik kita yang sahih. Sebaliknya, jika harta itu milik orang lain, serahkanlah kepada pengunyanya dengan rasa tanggung jawab. Orang tu minta kita boleh tolong jaga kambingnya, yang tolong jaga kambingnya dia nak pergi sini, dia pun keluarlah, dia minta tolong jaga yo kambing, kita pun jaga. Dia pula tah mana dia pergi, mana dia pergi hilang pula, ada masalah apa, dia keluar daripada negeri, tah mana dia lari, tah mana dia pergi tak tahu. Kita pula membolok kambing ni sehari demi sehari, sehari demi sehari. Hak kita ke tidak?
bukan hak kita. Dia tak pernah cakap dia bagi ke kita, minta tolong jaga. Beranak pinak kambing tu, daripada seraban jadi sekadang, daripada sekadang jadi seladang, besar betul kan. Dah banyak kambing-kambing ni, kayo-kayo lah dek kambing tu. Jual, ada orang nak beli, jual. Tiba-tiba setelah 10-15 tahun, orang tu datang tanya kambing ni. Jadi macam mana? Kita pulangkan balik yang mula-mula, yang 2 ekor yang minta kita jaga. Betul ke tak betul? Dah mampu kambing tu dah lepas 15 tahun. Tapi macam mana? Bukan hanya kena pulangkan tu yang asal, kena pulangkan semua yang beranak pinak yang bersangkutan dengan 2 ekor tu tadi, dengan hasilnya sekali kena pulangkan balik ke tuan dia tu. Yang tu kena faham tu. Jangan dah yang ni dah tua dah, ambil lah dia. Tak boleh. Tetap kena pulangkan. Kan? Orang minta kita jaga kodai, keuntungan semua kena pulangkan balik dengan keuntungan yang sekali. Dan budi bicara tu ada, mungkinlah dia tolak, tak apalah kau dah tolong jaga, kau ambil lah separuh hasilnya. Contoh tu terpulang pada dia, sebab dia puasan kita jaga. Ingat tak kisah ni? Kisah ada seorang ni namanya Mubarak ni, nama tuan ni Husam bin Noh. Husam bin Noh dia pesan dekat hamba ni, hamba abdi yang jaga pekerja ni. Kau jaga ladang buah aku ni. Aku nak keluar, nak outstation 3 bulan. Kau jaga ladang buah aku ni elok. Dia pun jagalah kebun ladang ni jaga. Lepas 3 bulan dia balik semula. Mubarak ni hamba ni, dia keturunan Badui, kulit dia hitam lagam, metalik, berkilat betul hitam. Dalam ni tak ada lawan ada, hitam betul-betul. Dia pun cakap, wahai Mubarak, dah 3 bulan ni, kau tolong potik 3 buah yang paling manis bagi aku rasa. Mubarak pun potik dengan sebiji, potik sebiji bagi. Makan buah pertama masam, buah kedua pun masam, makan buah ketiga, ya Allah lagi masam. Apa kerja kau ni Mubarak? Kata tuan ni Husam bin Noh. Ni terjemahannya tak macam tu berat dah. Pula cakap ni 9 pula tu kan. Wahai Mubarak, kau kemari 3 bulan aku bagi kau suruh jaga ladang ni. Takkan kau tak tahu mana manis mana masam? Ni kan? Takkan kau tak tahu? Dia tanya. Maka Mubarak jawab apa? Demi Allah, dia kata, kau pesan suruh aku jaga ladang, jaga kebun, kau tak pernah suruh aku rasuh. Tu macam tu amanah jaga. Tahu? Cuba kalau kita diminta jaga kebun dusun Dian, Blackton, Musangking, Kim Hong, dengan IOI, semua ada. Tengah elok lah tu bush, gugu, kita jaga. Sebulan minta kita tolong jaga. Apakah tindakan kita? Sebakul dia bawa balik rumah, kebetulan orang suruh jaga. Meh nak rasa sesama, kan? Tu tak boleh mana. Melainkan dia dah pesan, kalau saya nak ambil ni boleh ambil lah, kalau dia pesan tak apa. Ingat tu, kena hati-hati. Berakhlak mulia dengan manusia, itulah cara orang lain juga berakhlak baik kepada kita. Baik ke orang pun baik dengan kita. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyam tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak dan bersantun. Baik dengan orang baik dengan kita. Dah orang Kalumpang jemput kita datang. Berapa bulan booking kan? Berapa lama booking sampai tarikh ni? Sebulan. Wah, potong queue ni. Setahun. La ilaha illallah, setahun. Tak patut warna ni malam ni kau baru sekor ni. Setahun tunggu kan. Setahun tuan-tuan. Itulah dia kan.
Jadi konolah orang kata apa? Konolah penuhi sebagai adab ni orang dah mengajak, kono datang. Ya. Cuma tadi saya minta maaf, saya tak tahu mana depan mana belakang. Saya langsung parking belakang. Ya, saya tak tahu masuk ramai masuk ke sebab ni malah tak ada orang nak standby depan dah. Ya. Tak ada gotong royong kami tinggi sama belakang tu. Ya sah betul lah, orang-orang muda ramai datang apa ilah apa ni mesen sikit. Ya. Itu kok biarlah mau jalan itu tak betul-betul tungau tu. Ya, tahu tak tungau? Budak ni kau pernah tungau? Ha? Pernah? Siapa yang buang tungau tu? Ayah. Kau jangan nak menipu lah buang sendiri. Siapa buang? Ayah okey lah, ayah kau steady lah. Kebanyakan mak yang buang. Abah yang butuh tak nampak. Pakai apa dia buang? Dik, pakai apa buang? Ke gunting. Kau hilang pistol kau dik. Pakai apa? Tak tahu lah. Dik, ayat tadi mak kau buang pakai apa? Tak tahu. Kau cakap betul-betul dik. Kau jawab mak, kau jawab bapak, tak mana satu buang lah. Biasa buang pakai tangan sendiri kan. Budak sekarang kayak gunting bilo. Kan? Yang itulah. Yang itulah, jadi dah orang nak ajak, kita datang. Yang itu kan. Macam itulah. Arwah abah saya pernah sebut. Ada dia pergi Minang dengan anak dara orang ni, dia jadi juru cakap. Bila pergi bertunang, pergi apa mengisi semualah. Pernah sekali tu dia pergi keluarga lupa lah bagi briefing. Tak diposan ke abah saya hantaran berapa ni berapa. Orang tu tanya pula hantaran berapa. Arwah abah saya jadi juru cakap. Kita ni di segi adab tak boleh cakap ni tak tahu saya dah, tak boleh. Kita jadi ketua juru cakap kena tahu. Jadi apa ayat macam ni lah tuan. Saya ni adik-beradik bukan, saudara mara pun bukan. Dia suruh datang-datang, dia suruh balik-balik, dia suruh makan-makan, suruh minum-minum. Macam tu lah peranan mana tak tahu. Faham? Oh ya kau tak apa, tu boleh unding ke dia tak apa. Nampak? Dia ada cara kita balik nak jawab ni. Bukan main bantai macam orang sekarang. Kek mana biawak kek mana anjing menyalak ke situ biawak memanjat. Apa tu? Ikutlah adat rasam topeng tu. Dah cara adat orang tu tak berbantun, tak salah bantun. Di balun, di pantun dahu haru palung tu rebeh kakin capin kawan tu berpantun pula ni mampu lah dengan aja tak kan. Tak ada pantun tak ya pantun. Lepas tu jangan banyak nak basuh kiasan. Apa tu jangan datang ramai-ramai ni rasa gelisah dan terkesima pula kami melihatnya. Oh mak ayat kami datang ni membawa hajat yang besar. Hajat hati nak memeluk gunung, apakah daya tangan tak sampai. Ayat tapi itulah hajat di hati nak memetik bunga di taman. Sudah. Taman ni jauh dari sini. Taman apa? Nursery. Nursery pokok bukan itu. Nak memetik bunga. Bunga. Yang mana satu? Sudah. Ramai bunga dalam rumah ni. Dia faham sikit dah. Yang mana? Bunga yang dah lama tak dipotik orang. Berlari mak ke dapur. Malu sebab mak dia yang paling lama tak kena potik. Mak ibu tunggal lah. Apa kena mak tu? Malu tak kan? Mak tersangkut pula. Ingat tu anak dia. Anak dia paling lama. Jadi jangan kau tak koti tak sah. Kan salah faham orang kan. Macam tu. Kan? Kemudian berakhlak mulia ini kita balak orang lain bak kata pepatah, maksud sebagaimana kamu lakukan maka begitulah kamu akan dibalas.
Nabi macam mana akhlak Nabi dengan orang. Nabi seawal usia 13 tahun, ada sekali 13-14 tahun remaja, Nabi nampak seorang makcik berbangsa Yahudi di pasar. Boleh saya bantu? Makcik tu kata, baiknya anak ni. Anak daripada mana? Saya daripada Mekah makcik. Pada Mekah? Hati-hati. Kenapa pula makcik? Ada seorang budak tu nama dia Muhammad. Jahat budak tu, jangan kau kawan dengan dia. Yang dia cakap, Muhammad ni, kalau kita lah tengah pegang bakul tu, terlepeh lah. Aku tolong untuk banyak sekadar kau. Agak kita lah kan. Tapi Nabi apa? Nabi senyum, yang Nabi angkat. Sampai ke rumah makcik tu, letak barang tu. Terima kasih ya nak. Sama-sama. Dia bagi upah. Ambil lah upah ni. Tak apa makcik, saya ikhlas. Baiknya anak ni. Siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. Togak makcik tu. Terperanjat. Tapi Nabi marah? Nabi tak marah. Sampaikan satu Mekah tu mengiktiraf, baik Yahudi, kafir, Islam tak Islam mengiktiraf betapa baiknya akhlak Nabi kita ni. Macam tu kita pedulilah tuan-tuan. Orang cakap-cakap pasal kita, kita buat benda baik. Peduli ke orang cakap. Ini kadang-kadang dan tak nak pergi masjid. Kalau orang cakap aku umat masjid, aku tak nak lah. Aku dah lah tak pernah datang, tiba-tiba nak datang lah malam ni. Tak nak lah. Ada kan. Ingat ya, barang siapa yang beribadah kerana Allah, hukumnya apa? Siapa yang beribadah kerana manusia, hukumnya riya. Tapi barang siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Ya, baik. Sebab apa tak nak baik? Nanti orang cakap apa pula? Hati-hati, ucap balik sebelum. Jadi seolah-olah ada yang lebih besar pada Allah menyebabkan kita tak datang masjid. Apa? Kan? Datang masjid kerana Allah pedulilah orang nak cakap. Datanglah masjid. Dia kalau orang tak pernah datang masjid, tiba-tiba datang. Biasa untuk apa? Kenuri. Tak pernah datang, tiba-tiba datang ni. Nak kenuri tu. Ya, tapi kalau janganlah sebab kenuri. Siap-siap kena sahur ni kalau datang tiba-tiba ni mesti nak kenuri kan. Sudah. Tak adalah saja datang tu. Tak jadi dia ngajak kenuri. Yang paling sedih apa? Dia import pula pada makmum imam masjid lain datang rumah dia. Ada tak laku? Ada. Sebab kita pun kena ingat, buat baik dengan orang, dia termasuk orang datang masjid ni. Bila orang datang masjid kita kenalah santuni. Janganlah soundnya kau pahal datang. Rumah kau kan, ni rumah Allah kan. Tapi kita tahu dia nak ajak kenduri, tak apa cakap dia, makasih insyaAllah aku datang kenduri. Tapi nak apa ni, nak ngajak apa dia lopeh kenduri. So janganlah datang masjid, datanglah sono tengok kau datang. Macam tu ajak orang datang. Kepada yang baru datang malam ni kali pertama, saya ucapkan selamat datang. Beginilah rupanya masjid ini. Selesa, kapet taubat, kalau sujud tabanam muka. Inilah masjid yang terbaik. Sebab TV kereta tengah. Ada nyala tak nyala tu TV tu? Ada, nampak? Ada. Nampak TV je ke memang ada muka saya situ? Ada lah. 3 bukan 1, 3 tuan-tuan. Kek perempuan ada tak? Ada. Okey. Perempuan dah huru-hara kat tepi tu. Kojap je semua nak ditengok. Sian motor tengok lah kan. Tapi inilah dia masjid dia. Selamat datang dan nasihat saya teruskan datang ya. Untuk malaman semua, masjid ni setiap hari dia kuliah, betul kan? Sehari dia kuliah. Guru-guru takmir tu yang daripada hari Isnin sampailah Ahad tu, guru-guru takmir tu jauh lebih dalam dan lebih tinggi ilmu dia daripada manusia pada masa debat ni. Kena beritahu, rugi kalau tuan-tuan tak datang ya. Kena datang ya. Jadi buat baiklah dengan orang. Macam mana Nabi buat baik, kita pun buat baik ya. Macam mana Nabi cakap baik-baik, kita pun cakap baik-baik. Macam itulah. Itu menggambarkan kita. Tu sebab ada orang perempuan cakap, aku ni mulut je jahat, hati baik. Tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik ya. Nabi hati baik, mulut pun baik.
Mana ada Nabi maki hamun orang? Tak ada. Cuba tengok kat dalam media sosial Facebook tu. Tuan-tuan buat macam mana tau? Masuk gambar satu pemimpin, tak kira lah siapa parti mana, letak muka, post, jangan tulis apa-apa, tengok komen. Kepala hayah semua keluar. Guna mampu lagi baik, bau lah apalah ni, mati lagi baik, anak haram semua keluar. Masalah yang komen tu siapa? Orang Melayu buat agama Islam. Soalannya, Nabi ajar tak? Nabi tak ajar. Tapi tadi Ustaz cakap pasal cakap, ini tulis. Menurut ulama ni, apa yang kita tulis itu dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Dia pun komen, tak guna, tak boleh harap, ni mati lagi baik. Ni apa, macam-macam lah dikutuk oleh kawan tu. Anak haram, sepak lagi baik, tak ada guna, jadi pemimpin, contoh lah kan. Lepas itu datanglah imam. Mana imam? Imam pun komen. Imam ni elok tulis, sesungguhnya Nabi tidak mengajar kita menggunakan bahasa tidak baik seperti ini. Kalau tidak ada perkara yang baik nak diucapkan, lebih baik kita diam, kerana semuanya akan menjadi saham di akhirat nanti. Percayalah cakap saya, sekadar mengingatkan. Masa tu dia punya nama profil imam tu Teruna Luka. Contoh bukan imam sini, lain. Contohlah, ataupun imam tulis imam, atau contoh tajuk imam, kan. Tulis elok dah. Ada reply bawah tu, sudahlah kau pun sama. Dah imam lah kena. Itu masalah kita kat Malaysia. Cubalah tulis yang elok-elok. Kita akan malu, tuan-tuan. Akhirat besok kita akan dipertontonkan dengan apa yang kita tulis, dipertontonkan apa yang kita cakap. Dah tahu dah kenapa buat. Cakap KL. What have you done? Kata orang Kalumpang. Kan, kita akan dipertonton malu gitu. Dan begitu juga, ingatkan kematian sebagai tempat kita akan dibalas di akhirat kelak. Semuanya akan diperhitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya disebutkan dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala beritahu apa? Kamu ni, kalau andai kata kita dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan daripada neraka, nescaya kita adalah orang yang beruntung. Sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Itu dia. Kesenangan yang memperdayakan dunia ni. Apa yang senang balik kereta besar, seronok, macam ni bergambar. Kereta dah keluar, bayar kali pertama dah manu. Kan, dulu bayar 700 ya sebulan, dah tukar kereta besar imported car, bayar 1,500 lah sebulan. Baru tahu kereta makin elok lagi, kenapa lah dia gatal nak tukar. Berapa lama rasa baru tu cakap. Kan, nak bona bini muda kahwin, bini tu mentak-mentak, jomlah tidur teh. Yang dia nak mati warna Allah. Macam mana? Malam pertama orang pakai minyak wangi, dia minyak angin, orang lain tidur buka tudung, buka baju, dia buka gigi. Tak tapi macam mana? Kan? Contoh lah nak beritahu. Siapa suruh? Kesenangan memperdayakan. Nampak macam okey, kan? Memperdayakan. Nampak pangkat tinggi, seronok. Alhamdulillah pangkat tinggi. Dah poning, balik lambe, banyak kojo, asyik kono marah yang pula. Nak bona jadi wakil rakyat, kono balun ke orang, marah lah tu. Siapa suruh? Dah kau nak jadi.
Kan? Tu sebab jangan minta-minta jadi pemimpin. Tapi kalau dah dipilih, kena terima sebagai satu amanah. Itu tuan-tuan. Dan begitu juga firman Allah SWT, kan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang bermaksud, maka siapa berbuat kebajikan seberat zarah akan dilihat dalam surah amalnya walaupun sebesar zarah, dan siapa buat kejahatan seberat zarah maka dia akan dilihatnya dalam surah amalnya seberat zarah itu. Buat baik pun nampak, buat jahat pun nampak, kan? Dan yang ketiga, riba dan godaan syaitan. Dah bosan. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu segala urusan berkaitan dengan riba adalah diharamkan mulai sekarang. Pada ketika itu dah diharamkan. Cek balik duit gaji kita, duit simpanan kita, simpan dalam sistem perbankan Islam ataupun tidak. Ada orang sebut, alahai Ustaz, walaupun pakai sistem perbankan Islam, dia punya charge perkhidmatannya tinggi. Lagi baik pakai bank biasa. Orang yang cakap macam ni kena mengucap balik semula. Sebab ni hukum Allah. Memang betul sistem perbankan Islam ada charge yang mungkin ada yang tinggi sikit, ada yang macam tu, tetapi dia stagnan, tetap tak berubah setiap bulan. Berbanding orang ni yang main interest, kadang kejap kena, kejap naik, kejap ni, kejap naik, main interest bunga. Dah Nabi sebut haram, maka haramlah tuan-tuan dan puan sekalian. Malahan tuan-tuan boleh tengok di bank Islam tu, tuan-tuan tengok yang ramai percaya dengan sistem perbankan Islam ini adalah orang bukan Islam juga. Kita tengok kat bank Islam tu berapa ramai yang Cina, yang India pun buka akaun situ. Sebab dia kata sistem Islam ni lebih adil. Dia pun nampak, kita pula apa hal, kan? Dan berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara besar, tapi tak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Dia setan, dia bukan suruh kita keluar pada agama. Tak ada. Tak ada. Tapi dia kacau kita. Tengah main bola kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib. Woi, last goal. Bukan jadi balik azan tu. Woi, dah azan, woi, balik. Tak, last goal. Sekali gol, isyak dah, lambat. Yang main takraw pula, last point kata. Yang kat rumah pula tengah tengok drama. Lastik ke jana, melastik ke terus ke hatimu jana. Apa tak tajuk drama? Melastik ke hatimu, apa tak lastik ni. Itulah saya tak tengok orang share dan TikTok. Kan? Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alah, dah azan lah. Setan pun bisik, tak apa. Kami gelankan sembahyang lah. Tak yo pula. Nonggok lagi situ tengok drama. Ni azan ni. Tak rasa bersalah. Tengok drama. Sekali iklan, balalah berlari menuju kepada bilik air, ambil wudu, kelang kabut sembahyang. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak dengarlah bisikan lagi. Macam dah habis iklan tu. Setan juga jual tadi. Langsung sembahyang maghrib satu rakaat ni. Dek drama punya hal. Tu belum cerita lagi. Naik motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah dah azan lah. Ni nak pergi masjid ni. Kita pun copek lah pakai baju. Tak dengar bisikan. Setan ni. Alah, relax lah. Yang penting kau pergi lambat-lambat pun pergi. Orang tu langsung tak pergi. Betul juga. Relax dah balik. Dia pun start motor. Dah komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah. Tak dengar kat speaker tu. Lah dah komat dah lambat. Relax. Yang penting kau pergi. Betul juga. Relax. Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, dah rakaat ke berapa dah tu? Dia pocot ni. Jangan, bahaya. Kau lambat masuk rakaat kedua, ketiga pun tak apa. Yang penting orang nampak kau datang. Orang lain tu langsung tak datang. Betul juga. Slow dia balik. Bahaya ni kau accident kan. Sampai kat parking. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah nak bagi salam ni. Setan pun bisik, tak apa. Kau salam ni semua orang. Dia bukan tahu pun kau tak semayang. Sudah langsung tak semayang. Budak nekat betul. Mana kau pernah buat? Betul tak? Tu cakap tadi tu. Makna dia tu. Kadang-kadang lagi satu lagi. Setan ni dia gambar ngacau kita waktu semayang. Tuan-tuan tahu waktu bila? Tengah semayang, dia berada dekat pelipat-pelipat colah-colah tubuh badan kita. Colah lubang hidung duduk colah telinga kita tengah semayang. Allahu Akbar, bismillah. Air wuduk yang tak kering lagi tadi tu ditiup dah gatal telinga. Hidung ya Allah miang pula dah ceria aku. Gatal. Lepas bagi salam tak ada tu kan. Masa tengah semayang datang gatal. Kita pun cania rumah sondap gerepek garu ni. Kita baru nak kek cina tangan, nak slow-slow kan, nak garu ni. Allahu Akbar. Dah rukuk lah ni. Allah tak dapat garu lah. Yang kata kat telinga Sami Allahu liman hamidah. Dah sampai nyambil. Dalam banyak-banyak topik yang paling favourite setan ni adalah colah lubang dubur. Itu topik pot paling seronok dia duduk. Tengah semayang tu ditiup kita dah kontut kau. Nabi dah pesan pedulian. Kalau dia tiup tu kita terasa macam ada macam tak ada, tu setan. Kontut tu Nabi dah pesan setan. Macam tu kan. Tapi kalau dah membobok bunyi setan ni kan, orang belakang kau lah setan menghadap muka kawan tu. Allahu Akbar. Dia tuan-tuan, rukun kontut ni ada rukun kontut ni tuan. Dua. Pertama bunyi, kedua bau. Kalau ada salah satu tu dah mafarakah pergi labik wuduk lagi 10. Kan? Apa bandar kontut dah tu. Dia lagi ditahan dia rukuk keluar lah. Iya, dia cakap bukan main-main ni lah kan. Ataupun bau angin tak mak bau kita si bau ibu potai dan makan tadi ni kan. Membalun potai dengan jogging sendiri mengaku kan. Itulah dia kan. Jadi apa iktibarnya? Riba ni sebagai contoh adalah satu bentuk penindasan ekonomi. Jadi hati-hati. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah juga pesan, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah dan jangan menuntut lagi saki baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang. Jika kamu benar-benar orang beriman, oleh itu kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya akibat kamu tidak menemui selamat. Takkan selamatlah orang yang tetap nak maintain dalam riba. Ingatlah tipu daya syaitan kerana sentiasa ingin menyesatkan. Dalam surah Yasin ayat yang ke-60, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang bermaksud, bukankah aku telah perintahkan kamu wahai anak-anak Adam supaya kamu jangan menyembah syaitan, sungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu. Awasilah perkara. Contohnya dia menghasut. Syaitan dia menghasut biar kita gaduh satu dengan yang lain. Bayangkan pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar Nabi datang menziarahi Sayyidina Abu Bakar. Tengah berbual-bual datang seorang Arab Badui dimaki Sayyidina Abu Bakar macam-macam, dia cakap tutang di balut ni.
Lepas tu Sayyidina Abu Bakar tengah berbual dengan Nabi, dia bangun, dia pandang Arab Badui itu, senyap Arab Badui itu. Dia pun duduk sambung cerita dengan Nabi, Nabi senyum. Arab Badui tak berhenti di situ, dia masuk second round. Dia balun lagi, dia kutuk lagi Sayyidina Abu Bakar. Yang kutuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar bangun sekali lagi, dia pandang Arab Badui itu, senyap dia. Kemudian dia duduk, dia sambung berbual dengan Nabi, dia sambung berbual dengan Nabi, Nabi senyum. Kali ketiga rupanya ada dikutuk lagi Sayyidina Abu Bakar. Kali ni Sayyidina Abu Bakar tak tahan, Sayyidina Abu Bakar bangun, dihamun ni pula Arab Badui itu segala binatang yang ada kat kompon itu, pada kambing sampai unta, semua disebut dia. Unta kau, kambing kau, lembu, semua keluar. Pada ketika itu Nabi bangun, Nabi tinggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk makluman, Nabi kalau bangun tak bagi salam, sahabat tahu itu habis marah. Dan Nabi bangun keluar tahu makna Nabi marah sangat tu. Itulah tahap Nabi marah, tuan-tuan. Kita seli penampar tak sampai ke muka, kita tak tahu dia marah. Kalau setakat bangun keluar sikit paut kan. Kalau bangun keluar ada hal tu kan. Tak, Nabi kalau bangun tak bagi salam. Maka serupakan nampak Nabi bangun tak bagi salam. Hui, marah betul Nabi kat aku ni. Dia kejar Nabi, ya Rasulullah, kau bagi tahu aku apa kesalahan aku, jangan kau biarkan aku keliru. Maka apa Nabi kata? Waktu kau dikutuk, kau dihamun macam-macam, kau bangun dan kau bersabar. Kau terus berbual dengan aku tersenyum kerana aku dapat melihat seramai-ramainya malaikat melilingi kamu, mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kamu. Lalu aku tersenyum. Bila kali kedua dikutuk kau lagi, kau terus bersabar, aku lebih lagi tersenyum kerana aku melihat bertambah-tambah malaikat yang datang mengerumuni kamu dan mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kamu. Tetapi tatkala kamu membalas balik cacian dan herdikan dia tu, aku bangun meninggalkan. Kerana apa? Kerana aku terlihat malaikat tadi semua meninggalkan dan mencerca kamu, dan tempatnya digantikan oleh syaitan yang menghasut kamu supaya terus buat benda yang tak baik ni. Hasutlah, kutuk lagi, cakap lagi, ni bapak dia semua kau sebut. Macam tu lah agak setan dia mengajar tu. Dan pada ketika itulah aku tinggalkan kamu. Itu sebab tuan-tuan dan sekalian, hati-hati bila marah. Bila kita marah kan, tu yang kadang-kadang pasal tak, bila malam kita semayang atau kita tengah duduk seorang pun kita fikir, kenapa lah aku marah macam tu sangat tadi. Baru terfikir, sebab masa tu setan dah tinggalkan kita. Bila kita nak buat jahat, setan tinggal kita, bukan salah aku. Macam kes bunuh lah tuan-tuan. Kes bunuh, orang marah langsung dibunuh kan. Dah bunuh masa tu setan tinggal kan, aku tak tahu. Wah, tadi dia kau bunuh dia, beri rasuk kau lepeh, yang penting kau puas hati. Zap dibunuh kawan tu, langsung masuk penjara. Dalam penjara saya pun tak tahulah kenapa sebab macam tu. Sebab lain karakter dia dah masuk penjara, sebab dia tak niat pun. Tu yang kes budak perempuan dia, konon kena tikam, konon buang janin, konon bakar kan. Budak tu budak baik, tapi dia marah punya pasal kan. Budak tu asalnya ramai orang cakap dia tu budak baik, tapi dia marahnya pasal tak boleh kontrol. Kita cakap tadi, hati-hati. Itu yang kadang-kadang kita bergaduh boleh putus saudara tu. Kau bukan adik-beradik aku lagi dah, amboi. Kita tak ada, kita putus saudara. Kita cakap, oh ya Allah Akbar, jangan buat-buat tuan. Jangan buat-buat. Lepas tu menyesal, kenapa lah aku cakap macam tu. Tapi bukan senang nak baik tuan-tuan, bukan senang. Hati-hati. Nabi sebut, tu kemudian lah, Nabi sebut tentang silaturahim, jaga kan. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan sekalian, kita tengok Nabi juga pesan tentang bagaimanakah manusia ni pada akhir zaman ni banyak masalah-masalah lain. Banyak masalah-masalah lain. Antaranya penyakit apa? Penyakit-penyakit ni. Kita cakap tadi, bila dia dah bergaduh, dia sampai putus saudara ni, sebab ada penyakit-penyakit dalam hati.
penyakit dalam hati. Itu sebabnya kita satu-satunya doa Nabi yang tak makbul lagi sampai sekarang adalah doa penyatuan umat dia. Tak makbul lagi, tuan-tuan. Berpecah-pecah makin tahu. Tuan-tuan tengoklah. Sedih nak mikir. Kan Nabi pernah sebut dulu. Nabi kata akan tiba masanya nanti bangsa-bangsa di seluruh dunia akan mengerumuni umat Islam seolah-olah ingin menjamah hidangan. Maka sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Adakah umat Islam pada ketika itu tak ramai? Bahkan umat Islam begitu besar bilangannya, ramai sekali. Tetapi tak ubah ibarat buih-buih di lautan. Tak kuat, tuan-tuan. Buih laut, kono angin pecah, pijak pecah, usik sikit pecah, tak usik pun pecah kadang-kadang. Dan dicabutkan perasaan takut. Allah cabutkan perasaan takut di kalangan hati musuh-musuh Islam. Kenapa demikian? Kenapa jadi macam tu? Sahabat tanya. Nabi kata kerana pada ketika itu umat Islam, ketika ini umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Cinta dunia dan takut mati. Kan dah sodap duit banyak, rumah dah besar, kereta menjala. Memanglah tak ada kereta menogak kan. Kereta dah besar-besar. Bila dah besar, duit kotor dah banyak, sayang pula nak tinggal. Tu yang takut mati tu. Kan tak usah, tuan-tuan. Kan, hati-hati. Kemudian apa lagi pesan Nabi ni? Nabi juga ada pesan tentang suami isteri. Nabi kata, wahai manusia, seperti ke mana kamu punya hak ke atas isteri-isteri kamu, sungguhnya isteri-isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Ingat, jangan fikir lelaki, aku ni lelaki kau kodong nak cakap aku. Tapi ada disebut mereka juga punya hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makanan dan pakaian. Maknanya nafkah, ayat hujung tu yang mustahab. Nabi sebut makanan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Bagi ni bukan bagi saja. Nah ambil, mamakak kalau nak ambil, jangan bisik nak ambil. Kan macam tu lah. Wahai isteriku, saya manggil isteri saya, kadang-kadang saya sebut apa? Isteri syurga abang. Kau pula risau pula aku budak ni. Tak padan dengan koci. Wahai isteri syurga abang. Ini kan sebut kan, abang dah masukkan dah duit bulan ini. Alah abang ni kasih, I love you. Ada macam tu. Bagi dengan kasih sayang. Nampak tak? Makanan, pakaian. Itu yang kadang lelaki malih nak bagi makanan pakaian, dia bagi gantian, bagi duit. Ambil duit ni, belilah apa kau nak beli. Abang tak kisah tu. Pandai-pandai lah ya. Nak habis pun tak apa, kita membuka lah yang belum tu. RM10 bagi. Cadah kan. Tapi orang perempuan ikutlah kemampuan suami. Isteri yang terbaik, dia tidak mengambil kesempatan atas keuangan suami dia. Walaupun dia tahu suami dia ada sedikit duit, tapi dia akan cuba untuk tidak menyusahkan suami dia. Jangan risau bila isteri tak susahkan suami, suami lagi akan bagi pada isterinya. Nampak? Yang cakap betul ni. Jadi seperti mana punya hak ke atas kamu, mereka juga punya hak ke atas apa? Kamu punya hak atas mereka, mereka juga punya hak atas kamu. Jadi bila mereka telah menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka hendaklah kamu memberikan mereka makanan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Nampak tak? Suasana kasih sayang, mesti bagi kasih sayang.
Tanggungjawab suami kepada isterinya, mas kahwin satu, nafkah. Pergaulan yang baik kena bagi. Pergaulan yang baik. Dan Nabi pesan apa? Seperti mana apabila kamu telah menyempurnakan hak mereka, maka tanggungjawab mereka untuk tidak membenarkan sesiapa saja yang tidak kamu sukai masuk ke dalam rumah kamu. Ingat, bila lelaki dah sempurna dengan tu, perempuan tak boleh bagi orang masuk ke rumah melainkan dengan izin suami. Walaupun rumah itu dalam geran nama bini, sekati Dan lah rumah Dan, kan nama kau. Dah dimarah lelaki macam tu. Abang tolong keluar pada rumah ni, sebab rumah ni bukan nama abang. Wah, dia sahun dia pula. Ingat, bila dah kahwin, walaupun nama bukan nama suami, suami berhak sebagai ketua keluarga dalam rumah. Ingat tu. Kau halau laki kau main act lagi kan? Macam tu lah. Tapi orang makan lumpang tak ada macam tu kan? Makan lumpang tak macam tu dah kan? Baik. Jadi jangan benarkan. Dan kalau nak keluar rumah pun minta izin, bukan hanya orang nak datang rumah je. Tu sebab kalau isteri tanya, baik isteri, hello, Assalamualaikum bang, ni mak abang datang ni, boleh tak masuk? Kau gila, kau bagilah dia masuk mak Dan tu. Jangan kau bang dia gila, mana dia baik, dia belajar agama. Tu sebab dia tanya suami bang, ni adik abang datang bang. Bagilah dia masuk. Adik abang kan, ni abang pak sedang, bagilah dia masuk. Macam ni, abang dah WhatsApp dah senarai nama yang boleh masuk. Kau tengok dalam tu. Payah warna tu kan. Bukan hanya bagi masuk, nak keluar rumah minta izin orang perempuan. Jangan ingat dah tak apalah pergi pasar bodoh nak tanya depan rumah ya. Jangan tanya. Bang, abang nak pergi kerja ni kan, nak beritahu abang siap ni kan, abang tak tahu pula apa dia. Boleh tak kan kejap-kejap lagi kan nak pergi ni nak pergi beli barang jam dekat pasar. Pergilah, tapi dah lalang pergi pasar tu bang, nak singgah jam Starbucks rumah kan. Cakap, jangan tak cakap, kena cakap. Suami ni ketua, pergilah duit belanja dah. Adalah sikit, cukuplah sikit tu kan. Gunanya jantan tu. Cara tanya macam nak tambah kan, jantan kan. Baiklah, minta izin suami tu kan. Ya, keluar rumah minta izin, tapi dalam keadaan darurat tak sah minta izin. Rumah dah terbakar, pegawai bomba tu keluar kak, belum dapat izin lagi lah. Apa hal Cik pun tak jumpa gantung kan. Dalam hal tu keluarlah dulu. Luih betul, tahu kan, tu bukan luih, itu bolu kan. Pergaulan yang baik. Sebab Nabi kata apa? Berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Tengok, semua dah tegur dah tu. Lemah lembut tegur bini kita. Jangan, hei, pokak kau. Hari ni tuan-tuan saya cakap bukan hanya lelaki, bini pun ada macam tu. Assalamualaikum, salam. Nak nasi ambil sendiri. Mak bini sibuk nampak buta kau lah. Buta kau abang lelaki tu. Orang tu ni nak mampu ya. La ilaha illallah. Abang teragak macam yang bini macam nak bubo gagap lelaki bubo di sana lelaki pergi balik dekat Cik Senah buat tak sedih hati lelaki, rumah flat dia nak mana teragak makan bubu. Dia kalau teragak tu hati-hati lah tuan-tuan, perempuan hati-hati. Mungkin juga tu tanda-tanda akhir.
Tak pernah minta bubu kan. Nak bubu. Yo gigi tu dia dah malas nak pakai. Bubu tu mau WhatsApp shot masuk kan. Makan daging macam tercokik yo tu kan. Nak bubu. Pergi balik ke sana tu. Sedih hati Dia nak tangan bini turun lift balilah kecil senang. Tak sama dengan bini masak. Sedih hati luluh tak dapat bini nyu bubu. Tak macam mana leko masuk lift tersapit kepala ke lift. Langsung mati. Yang selamat bubu. Kesian tuan-tuan. Masa tu tahu tak melulung. Allah, ya Allah, tak sampai masak bubu. Bukan tak sampai kau yang tak nak. Lepas itu yang jadi mangsa imam dengan makmum. 3 malam tahlil bubu dah. Makmum bertanya, "Mam, malam ni bubu juga ke?" Macam tu lah nampak Kata agak kat arwah ni dah. Yang nak arwah tu bukan dia. Dia nak imam ni elok sihat, gigi ada lagi. Bubu bagi asah tu siap. Macam tu lah. Menurut kajian orang lelaki mati dulu pada perempuan. So layan lah elok tuan-tuan. Ya, perempuan pergaulan yang baik, tanggungjawab isteri terhadap suaminya. Layanlah suami dengan sebaik mungkin. Orang perempuan senang masuk syurga, tapi dia yang tak ada. Saya dapat aduan macam-macam daripada suami. Orang perempuan jangan marah. Orang perempuan dia jangan. Ini bila saya cakap macam ni mula, asyik perempuan. Anda semua wahai kaum wanita senang masuk syurga. Orang lelaki ni banyak roblok kena tanya. Faham? Yang aduan yang saya dapat tu, banyak sangat lelaki yang sengsara dan menderita, terutama di waktu malam. Yang kelam, dia bila dia nak sesuatu tu macam minta sedekah, sian botol. Ke luar kami garam nak kena makan. Elek aduk lu. Oh, kami garam. Ke dalam bilik. Budak ni aku risau tu. Macam minta sedekah, tolonglah. Yang bini lah, nantilah, ponek lah, esok lah, lain kali lah, nak mati kau. La ilaha illallah, payah. Kadang ni marah lagi, tak ada bodoh lain kau. La ilaha illallah, banyak le bodoh lain. Tapi dah dekat dalam bilik tu lu bodoh payah waktu. Orang perempuan nak masuk syurga senang je. Belum minta dah bagi. Faham? Saya nak tolong orang lelaki ni, tengok muka pun tahu ya apa berapa lama. Tak lama tapi rizat. Iyo, ni bukan nak cerita apa, dah betul banyak orang mengadu. Sebab orang perempuan kau ambil ringan. Besok dah, lain kali lah. Tak ada kojo lain. Tak ada kojo lain. Kawan tu dah macam kojo siang tu, malam tu dia nak dapat kojo lain. Kesian tuan-tuan. Iyo. Kok yo pun tak, kalau abang tu cakap kokek mana, saya faham lah. Iyalah. Cuba buat cakap, abang nak keluar jam pergi masjid, jangan ambil nak balik malam ni tau. On. Dia kata kan. Macam tu. Berai motor kau lah. Aku cakap betul ni. Iya. Masjid tak masjid balik. Macam tu. Tapi dah cakap. Layanlah suami. Kan Nabi pesan layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Macam tu lah. Jangan sesaja lah di belakang unta tu. Kan? Iyo. Lepas itu janganlah cakap tu orang lah. Jom kita tut. Jangan. Dongah kayak budak togak lu. Gitu kan. Jangan. Pakai kod rahsia. Yang bini yang faham. Kod
Mos. Bini pun jawab, turun. Okey. Tapi jangan selalu nak pakai kod yang sama. Takut anak cucu perasan. Lu tengok lu kan. Lepas nenek cakap apa atuk cakap cecenan, mesti Wan masuk dalam bilik. Dia tahu dah. Sis kalau tukar lah, main topuk lah kau, tap bilik, jangan dah tuan-tuan, tak faham lah. Pandai-pandai lah tuan-tuan. Sampai nak ajar pula macam tu kan. Kan? Kemudian tanggungjawab isteri terhadap suaminya juga taat dalam perkara bukan maksiat. Yang terbaru tuan-tuan, saya baru dapat tahu semalam, minta maaf cakap, punya gilo lelaki ni kan? Dia ni, ya Allah, saya nak cerita pun tak teramak tuan-tuan. Saya dapat ni mengadu ni. Lelaki ni dah lah ada girlfriend, tak kahwin tuan-tuan. Buat benda maksiat ni jangan cakap lah. Sekali dia paksa isteri dia berhubungan dengan dia, dengan girlfriend dia sekali, bertiga dalam bilik tuan-tuan. Tahu tuan-tuan. Ni saya sebut ni, saya dah panjangkan dah perkara ni pada pejabat agama, minta tolong. Lepas tu dia ugut dia bini tu macam-macam. Ada tuan-tuan. Mana datang tu? Setan ni baju tuan-tuan. Kan? Dia dah ikut setan lebih besar lah kan. Kemudian tidak membenarkan sesiapa pun masuk ke rumahnya tanpa keizinan dan keredaan suaminya. Begitu juga menjaga kemuliaan maruah dan harta suami. Jaga. Orang perempuan nak masuk syurga, Nabi kata apa? Jaga salat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. Kalau jaga empat-empat ni kata Nabi, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Itu Nabi dah pesan. Siap boleh pilih pintu orang perempuan. Orang lelaki mana boleh pilih, dapat masuk untuk. Ni semua neraka dah. Termasuk yang bercakap. Maksud dia neraka dah confirm. Sebab kita banyak soalan kena tanya. Kita jaga solat orang lelaki, jaga puasa, jaga maruah diri kan? Tapi belum tentu masuk syurga. Sebab apa? Macam-macam soalan lagi kau tanya. Nanti dulu kau jawab. Bini kau macam ni, mak kau dulu macam ni, kau kenapa kau tak ni, anak perempuan kau ni yang tak selesai ni kenapa macam ni, semua tanya. Lepas tu ada jawatan lah tu. Kau dulu jadi imam, kau jadi ketua kampung, kau jadi ketua lorong, kau jadi ada jawatan ni, kau ada jawatan ni, kau ketua beliau, apa kau buat, semua tanya. Setiap amanah, jangan kamu pandang kecilnya amanah itu, tapi pandanglah besarnya tanggungjawab yang akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala kan? Kemudian sebahagian daripada tips menuju kebahagiaan adalah jaga kemuliaan maruah ni, kena jaga. Ya. Kemudian pastikan kemantapan ilmu ada dari segi agama dan juga ilmu dalam rumah tangga. Itu sebab baru ni saya ceramah tajuk tentang cabaran rumah tangga masa kini. Ada 3 cabaran rumah tangga masa kini. Yang pertama tak mampu. Tak mampu dari segi keuangan. Tak mampu dari segi keuangan. Kalau kadang-kadang ada orang tak mampu keuangan tapi dimampukan dengan keredaan mak ayah tu, tak apalah, yang tu kita tolonglah sikit-sikit, tapi kamu kena usaha sendiri bila dah kahwin. Itu ada yang baik macam tu. Tapi ada yang tak yakin, tak boleh kata. Jangan. Tapi dah tak mampu keuangan, dimampukan dengan personal loan. Buat pinjaman peribadi dengan interest riba tadi. Bayangkan dengan duit yang bercampur dengan riba digunakan untuk memulakan alam rumah tangga, apa nak jadi? Itu yang banyak masalah tu. Yang kedua, tak layak. Apa maksud tak layak? Ilmu agama tadi tak ada. Apa lagi tak layak? Yang tak layak juga sebab tak mampu mengawal kemarahan. Paneh baran, tak layak kahwin tuan-tuan. Dia bukan lelaki, perempuan pun ada pandai barat. Suruh sikit, tangan dia naik dulu. Dia lampang lelaki. Apa? Itu sebab kata dia kena belajar. Itu sebabnya kalau ada anak-anak kita, ni nasihat saya. Kalau ada anak-anak yang nak kahwin dengan bersilang budaya, contohnya nak kahwin dengan orang yang bukan Islam, ya, bukan Islam, bagus, dia dapat bawa orang masuk jadi saudara baru ke dalam agama kita ni, cantik, bagus. Cuma nasihat saya, suruhlah dia belajar agama dulu.
sebelum nak kahwin. Kadang-kadang dia masuk Islam sekadar nak kahwin. Banyak masalah tuan-tuan muslimin. Ada lelaki sebab tak apa, besok dah kahwin, pandailah aku ajar. Sampai ke sudah tak ajar tuan-tuan. Itu sebab kalau boleh kita nak dia belajar agama supaya mudah-mudahan, bukan sebab nak kahwin dia masuk Islam tu, dia memang dah tertarik dengan Islam dan rezeki dia dapat kahwin dengan anak kita. Tu yang kita nak kena jaga. Dan yang ketiganya masalah rumah tangga masa kini adalah kerana tak jaga ikhtilat, tak jaga batas hubungan sebelum kahwin. Dah tak jaga. Bukan kata yang nak kahwin ni tak jaga. Dia sebelum kahwin tu dia dengan lelaki lain, perempuan tu lelaki ni dengan perempuan lain, tak jaga. Banyak tuan-tuan hari ni. Itu kemudianlah tajuk lainnya. Kemudian apa dia? Pasangan perlu ada sifat matang dari segi pemikiran, tindakan, pergaulan. Jaga pergaulan. Kadang dah kahwin tak jaga juga batas. Masuk persatuan sana, masuk persatuan sini, tapi tak jaga batas. Jangan. Jaga ikhtilat. Ya, jaga. Walau kat tempat kerja tu, sebab kat tempat kerja sekarang ada peraturan tak boleh panggil lagi honey, dear, link, baby. Mana boleh? Ya, tapi sebenarnya memang ada sebab dia buat tu. Sebab apa? Sebab dah terlalu banyak masalah dan insiden masalah keruntuhan rumah tangga akibat pergaulan tak jaga. Di tempat-tempat kerja pun tak jaga. Kadang-kadang ada tu ambil kesempatan, dia pangkat dia tinggi, dia boleh cakap dengan tu, laki kau tak ada malam ni boleh tidur sama, datang mesej macam tu. Cantik badan kau lah, geram rasa nak peluk. Suap ni bos ni. Orang perempuan saya pesan kena jawab. Jangan biar bos terusan hantar mesej macam tu. Kena jawab. Jawab, tolong jangan hantar mesej macam ni lagi bos. Sebab kalau bos terus hantar mesej macam ni, makna bos tak hormat mak ayah saya, tak hormat suami saya, tak hormat kat saya. Hantar mesej tu biasa lapuk kono kat muka. Nanti kan tak naik pangkat lah saya. Pedulilah, rezeki bukan dia bagi. Tapi sebabkan tak balik, soalnya itu makin sadap yang kata ni. Jomlah kita dating, jomlah kita keluar. Geram tengok you, dia kata. Yang terbaru ni ada satu kes ni kat Putrajaya ni. Dia boleh bagi hadiah dekat bini orang, staff dia ni, dia bagi hadiah baju dalam. Tuan-tuan boleh terima tuan-tuan? Gila, tak ada, nak mampu tuan-tuan. Lepeh kau jual ke lelaki orang tu. Ya, dah lah kau nak kau jual ke lelaki orang, tak tertib pula. Kalau tak tertib, sebab dia buat report. Kena buat report, tak apa, jangan biarkan. Ya. Kemudian muasyarah dengan isteri secara yang baik. Nabi pesan, layanilah wanita-wanita kamu, isteri kamu dengan lemah lembut, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia, dan hak kamu ke atas mereka adalah mereka semua sekali tidak boleh masuk ke orang lain tidak kamu sukai ke dalam rumah kamu. Maknanya itu saya dah pesankan dah tadi kan. Jadi jaga tuan-tuan dan puan sekalian. Dan bila sebut keburukan-keburukan yang kita elakkanlah. Perkahwinan ni nak mengelakkan berlakunya zina. Jaga. Kan? Itu saya tak payah ulas lah. Sebab kita bersama Isra Mi'raj tu dah tahu dah. Orang yang berzina macam mana, kono jadi apa. Yang penzina lelaki itu bergantung pada susu penzina wanita. Kan? Ada yang makan daging busuk dan mentah, sedangkan daging yang elok dah masak kat sisi dia tak makan. Apa dia? Dah ada bini, dah ada lelaki tak nak, dia cari juga yang tak elok. Kan? Itu tak payah ulas, tuan-tuan dah faham lah kan. Dan begitu juga, wahai manusia, dia kata, denganlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini, sembahlah Allah, dirikanlah salat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat daripada harta kekayaan kamu, dan kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Salat, faham. Puasa, faham. Zakat, faham. Dan begitu juga, tunaikanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Siapa yang baru daftar haji hari ni, insya-Allah kalau tak ada apa-apa aral melintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi. Mati hidup belum mati boleh 3 kali tuan-tuan. Tapi buatlah rayuan, kadang-kadang dapat awal.
Itu perancangan komputer namanya automatik. Tapi kalau kita buat rayuan, kadang-kadang ada rezeki dapat kita pergi. Ya? Bukan sebab duit tuan-tuan dapat pergi ni, sebenarnya tak. Dapat pergi haji, pergi umrah ni bukan sebab duit. Berapa ramai orang kat sini tiba-tiba pergi umrah, anak bayar tu. Anak suruh pergi, dia dah dibayar, dia bagi hadiah kat dan pergi. Diam tak diam dah 3-4 kali dah mak ayah pergi. Lah, bukan sebab duit pun lah. Ada orang tu ada duit tak dapat pergi. Baru nak pergi COVID, baru nak pergi pitap. Aduh. Ada satu hamba Allah ni tuan-tuan, nak pergi Mekah. Dia senarai simpanan pergi haji kan. Dia pakcik standby ya, senarai simpanan. KT pertama, KT kedua, ketiga kompet tak apa. Sudah orang yang hujung sekali, yang last sekali, tiba-tiba dapat panggilan, pakcik siap ya, orang dah start balik dah. Dia grup yang last. Terkeluarlah mulut daripada mulut suami ni cakap apa? Lah, baru dah panggil, baik tak payah pergi. Dia cakap, baik tak payah pergi. Terkeluar yang mulut tu, baik tak payah pergi. Isteri marah, abang ni tak baik lah cakap macam tu. Dia pun pergi esok itu, naik kapal terbang sampai di Jeddah, turunnya kaki cajak je, pap, koma tuan-tuan. Laki koma. Yang isteri kata, bang, apa abang cakap bang, kenapa bang? Tapi naik juga wheelchair tu, buatkanlah mana yang syarat-syarat boleh buat. Lepas tu balik, tabung haji hantar balik. Sampai je di KLIA, masih lagi tak sedar, masuk ambulans, kita hantar hospital. Isteri kata jangan, hantar balik rumah. Sampai rumah, tagak elok, tak sakit apa tuan-tuan. Itu sebab jangan main-main. Ya. Kadang-kadang ada juga ayat tu kan, kita dapat peluang anak nak bawa pergi Korea kan. Lepas tu ada lah jiran tu cakap, daripada kau pergi Korea, ambil kau pergi umrah. Itu orang dongki tu. Tak ada salah, boleh pergi Korea, pergilah. Lain kali tak ada peluang anak buat Korea, pergilah. Tapi kalau boleh, pergilah juga umrah tu kalau ada peluang kan. Ni anak dapat trip kojo pergi. Kadang-kadang orang kata, daripada pergi ni baik ni, dia tak dapat pergi Korea, dia marah orang pergi Korea. Contohlah kan? Sebab saya pergi Korea tu, saya ingat lagi saya pergi ke Itaewon tu, kat situ kawasan orang Islam duduk. Tompek tu agak, siapa pernah pergi Korea dia tahu tompek tu macam terbiar sikit, dia tak jaga sangat, jalannya berlubang-lubang kan, tak apa. Jalannya tak, tapi taklah teruk, tapi berbanding tompek lain agak teruk lah situ. Tapi dapat masuk masjid lawa. Jadi itu tujuan pergi tompek orang. Pergi Korea macam ni masjid rumah mengelatuk dia sejuk air masa tu musim sejuk kan. Sejuk betul kan. Pergi tompek orang kita belajar tuan-tuan ya. Islam dibina atas 5 perkara, iaitu bersaksilah bahawa tiada Tuhan disembah dengan sebenar-benar selain Allah, dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, kerjakanlah ibadah haji dan puasa di bulan Ramadan. Buat tuan-tuan. Itu faham. Dan begitu juga saya faham tu, cara renungan mata tu saya faham sikit lagi sabar. Saya kalau pandang tu dah macam terus saya faham tu. Sikit lagi ya, sikit lagi. Dan Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah setiap Muslim adalah saudara pada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama, tidak seorang pun lebih mulia yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah satu hari nanti, dan dipertanggungjawabkan atas apa kamu kerjakan. Oleh itu awasilah, jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Hati-hati. Kelebihan manusia bukan sebab waktu kulit, bangsa, bahasa dan melebihkannya. Dia Jawa teh. Dia Minang teh. Dia Bugis, Banjar, tak ada kelebihan. Saya ada semua. Ada semua. Belah abah saya Minang, belah amak saya Jawa. Itu sebab muka saya macam kacukan Pan Asia.
Jawa campur Minang, jadi janang pantai kan. Tak ada bono nak kita bangga-bangga tuan-tuan. Sama tuan-tuan, bila semayang sama. Minta maaf ya, yang Jawa je sah pertama, tak ada pula jadi macam tu tadi. Kan? Ni apa Bugis belakang-belakang sikit. Tak ada. Sama gitu. Kan? Kau pendapatan kau berapa sebulan? Bawah 1,000. Kau semayang belakang. Tak ada. Tak ada. Kan? Malahan malamnya yang bergaji tinggi, yang pangkat tinggi dalam masyarakat, sudah budaknya yang duduk depan. Pada tadi aku perhati budak ni 4 orang. Yang 2 orang tadi dah hilang. Mana pergi 2 orang? Macam tu lah kan. Nak tunjukkan kan? Tak ada. Kita ni sama. Nabi kata sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang membezakan amal soleh dan ketakwaan kita. Kan? Kita akan bertemu Allah, akan dihitung di hadapan Allah berdasarkan amalan kita. Ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang ke-8 Nabi juga pesan. Nabi kata apa? Wahai manusia, tidak akan ada lagi Nabi atau Rasul yang datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu wahai manusia, tak ada, saya beritahu, tak ada lahir lagi agama baru. Jadi siapa yang mengaku dia fahaman ni tak sah tuan. Jangan dilayan. Kan? Nabi atau Rasul, tak ada lagi Nabi atau Rasul yang datang selepasku. Tak ada. Adalah mengaku kan, saya Nabi untuk orang Melayu. Mana asal tu? Kalumpang. Nak mampu tuan. Tak ada tuan, sengkelet dan kepala tu. Faham tak sengkelet ni? Starlight dalam bahasa putih tu. Kau ambilnya luku ni, kau letak ke dahi tu, kau tarik tu, nama sengkelet nama. Faham? Bertambah satu lagi kosakata. Kan? Jadi fahamilah kata-kata ku telah aku sampai kepadamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selepas itu Nabi juga sebut, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Nabi sebut. Bila Nabi sebut telah sempurna, sebab masa itu malaikat dah beritahu, wahai Muhammad, sesungguhnya telah sempurna dah agama kamu. Tu yang Nabi beritahu. Nabi beritahu sesungguhnya telah sempurna agama kita, wahai sahabat-sahabatku. Masa tu Sayyidina Umar punya riang lah, gembira betul, agama dah sempurna. Tapi Sayyidina Abu Bakar balik menangis. Pahala Abu Bakar menangis ni. Semua kan nampak lah, pokoknya kau menangis. Dia kotuk keluar Sayyidina Abu Bakar menangis. Kenapa kau nangis? Bagaimana aku tak menangis? Ni agama kita dah sempurna, kau nangis apa lagi? Apabila telah diberitahu oleh Nabi yang agama telah sempurna, ketahuilah sahabatku, bahawa tidak lama lagi isteri-isteri Nabi akan menjadi janda, anak-anak dan cucunya akan menjadi yatim piatu, kerana Allah akan menjemput Rasulullah SAW. Maknanya Nabi akan wafat tak lama lagi. Itu tanda menangislah semua, mengelata-ngelata tubuh Sayyidina Umar. Sayyidina Ali pun sampai pengsan. Pasal tu dengar menangis, Sayyidina Bakar menangis sampai pengsan tuan. Itulah dia kasih sayang. Itu sebab kita buat maulud ni sebenarnya salah satu nak menyemarakkan perasaan kasih dan sayang kita pada Nabi. Nabi pesan sebab Nabi sayang. Banyak lagi lah kalau nak cerita pasal kasih sayang Nabi. Jadi tak apa pun tuan-tuan puan sekalian, mudah-mudahan pesan Nabi ni kita cek balik. Kita boleh print, tengok dalam internet tu, type. Kita type apa? Khutbah takhir Nabi. Kita baca ni khutbah takhir Nabi ni, kita tengok khutbah takhir Nabi ni, kita baca satu-satu. Tengok, yang ni dah buat belum? Yang ni dah buat belum? Ni ada tak? Yang ni aku dah buat belum? Yang Nabi pesan ni, yang tadi satu-satu baca balik. Ya, jadi insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Dan mudah-mudahan sebab Nabi ni dah disebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran.
Sungguhnya pada diri Rasulullah ni ada contoh ikutan terbaik. Yang terbaik dah tu. Tak ada yang lain dah. Bukannya bajet-bajet baik, bukannya antara yang baik, terbaik. Jadi ikutlah tuan-tuan. Yang Nabi pesan buat, Nabi pesan jangan buat, janganlah kita buat. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan.